Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, malam ni kita sambung live lagi dekat TikTok untuk sharing kita punya apa nama dia ni? Kita punya sharing ilmu mengenai isu perundangan syariah. So, Uncle tunggu followers untuk join untuk tanya soalan hari ini apa-apa isu mengenai mahkamah syariah. So bagi follower yang sudah join, boleh tanya soalan, mungkin bagi salam kan dengan Uncle. Okay, sekarang ada sudah masuk siapa ni? 95 join. Okay, malam gitu. Okay, so kita invite lagi mana-mana kawan. Putri, thank you for join. Malam ni lambat sikit, dekat-dekat jam 11. Okay, so insyaAllah Uncle akan live dalam setengah jam. Okay, untuk kita sharing apa-apa persoalan mengenai isu di mahkamah syariah. Uncle akan cuba jawab, so kita boleh belajar sama-sama. Okay, so okay, mana-mana yang sudah join boleh bagi soalan. Uncle harap semua soalan mengenai isu di mahkamah syariah, bukan isu-isu lain. Bukan tanya pasal hukum, tapi tanya pasal undang-undang syariah. Okay, so kita mau bincang tajuk apa malam ni? Semalam kita sudah bincang tajuk mengenai ada yang hartas pencarian. Okay, banyak yang tanya pasal hartas pencarian ni macam mana, adakah suami boleh tuntut sekiranya isteri punya harta dia yang beli, suami tidak keluar duit. So Uncle pun sudah jawab. So hari ini kita buat lagi bincang dengan isu semasa. Waalaikumsalam, Nur Sajat. Ya, semalam ada, hari ini ada lagi Nur Sajat. Okay, thank you sebab selalu join Uncle punya live. Okay, so hari ini apa soalan? Nur Sajat ada soalan ke hari ini? Waalaikumsalam Nur Sajat. Semalam terlepas Uncle. Okay, ni hari kau dah terlepas sudah. So actually semalam, this is a third time Uncle ada live semalam dan subuh tadi. Waalaikumsalam. Okay, okay, hari ini apa persoalan yang kita mau discuss ni? Okay, kamu sedia soalan untuk Uncle try jawab dari segi undang-undang syariah ataupun experience Uncle sebagai pengamal perundangan syariah di negeri Sabah. So untuk yang orang bukan negeri Sabah pun boleh join sebab kita punya undang-undang ni 95% lebih kurang sama. Beza pun di antara Sabah dengan Semenanjung tu ada beberapa undang-undang saja. Mostly kebanyakan dalam harta pusaka ataupun pengangkatan anak saja yang beza. Yang lain lebih kurang sama. Waalaikumsalam. Siapa ni? Syarifah ke? Okay, Waalaikumsalam. Ada apa-apa soalan? So hari ini boleh bagi soalan. Kita ada 30 minit. Okay, Uncle mau cek mana tahu ada yang ada soalan sudah. Semua Waalaikumsalam. Okay, beritahulah daripada mana. Mungkin ada yang dari Tawau ke apa. Ada yang daripada Sendakan, Ladatu, mungkin daripada negeri lain kan. Macam semalam ada daripada South Africa. South Korea. Sorry. Kita punya orang di South Korea pun ada join. Okay, so anyway, daripada mana-mana yang berminat untuk mengetahui undang-undang syariah tu, so boleh join. Okay, Uncle akan cuba istiqomah dalam buat live di sini untuk CSR Uncle lah. Uncle punya apa orang cakap, Uncle punya kerja amal lah untuk mana followers
yang mahu berinteraksi secara alam maya ni. Okey, Assalamualaikum. Uncle yang dah nampak ni. Assalamualaikum. Tak suka tu lelaki, kamu boleh pohon permohonan wali enggan di mahkamah syariah, tiada masalah. Sebab mahkamah akan mempertimbangkan apa sebab wali tu tidak mau kasih wali. Kalau dia mahkamah memikirkan alasan tu tidak munasabah, mahkamah akan keluarkan satu perintah wali hakim. So kamu pun masih boleh nikah. Okay. So bagi yang bapaknya nak mau kasih jadi wali kah, ataupun abang kah, abang lelaki, kalau yang tidak bapa, kamu boleh dapatkan wali hakim. Di mahkamah panggil wali enggan. Okay. Uncle harap Uncle menjawab. Okay ya. Kelantan kah, Sabah kah, sama saja. Okay, soalan yang kedua, macam mana cara tuntut? Okay, untuk flower-flower, kalau tanya bagus pakai huruf besar semua, senang Uncle baca. Okay, please ah. Sebab Uncle dah berapa nampak kalau mau baca. Okay, macam mana cara nak tuntut harta sebelah ibu kita? Harta yang dah lama tak dituntut. Okay, macam mana cara untuk tuntut harta sebelah ibu kita? Okay, Uncle kurang pasti apakah maksud sebelah ibu. Adakah harta si ibu? Kalau harta si ibu, anak ni boleh tuntut. Dia memang ahli waris. Untuk mau tuntut, pastikan kamu ada dokumen harta. Contoh kalau tanah tu, mesti ada salinan geran. Kalau contoh macam rumah, mesti ada perjanjian jual beli rumah. Okay? Kalau kamu cakap di dalam akaun simpanan tetap, ada tu penyata akaun. Okay? Lepas tu boleh buat contoh lah, geran tanah tu tidak ada yang original. So maksudnya kamu sebelum mau tuntut harta tu, kamu kena urus dulu harta pusaka. Kita panggil di mahkamah pentadbir harta pusaka ataupun wasi harta. Okay? Setelah mendapat dokumen yang original, contohnya kamu tahu kamu ada, mama kamu ada sebidang tanah, tapi kamu tidak ada geran yang ori. So untuk mendapatkan geran ori itu, kamu kena takbir harta tersebut. Ini untuk negeri Sabah. Untuk yang di Semenanjung dia agak berbeza sedikit. Sebab kamu melibatkan kepada mahkamah tinggi lagi. Untuk yang di Sabah, Uncle explain ni, kita boleh takbir lu harta tu sehingga harta tu mendapat dokumen original. Sudah dapat original, baru kita bahagikan sama ada harta tu mau dibagi secara persetujuan ataupun faraid. Okay? Uncle harap Uncle menjawab terhadap soalan tu. Soalan seterusnya. Okay, Uncle minta follower soal. Kalau mau type soalan tu dengan huruf besar lah supaya senang Uncle baca. Bukan file berapa? Apa tu? Buka file berapa? Okay, untuk fee guaman ni, buka file ni bagus PM Uncle lah. Sebab ini PNC sikit. Lagipun harga fee guaman Uncle ni berbeza mengikut mahkamah. Mahkamah rendah harga dia lain, mahkamah tinggi harga dia lain. Okay? So pasal fee ni pula, setiap peguam dia berlainan fee. So benda ni PNC, so boleh directly tanya Uncle nantilah. Okay? Kalau bercerai isteri ada ambil, sekejap ah. Kalau cerai fasah, okay, sekejap. Soalan lagi. Satu lagi mau tanya, bercerai memang 3 kali suci ke? Lepas tu boleh kahwin? Okay, normally bagi orang yang kitaran haid dia tu normal, mahkamah biasanya akan bagi perintah beredah selama 3 kali suci atau 3 bulan. Okay, so paling accurate 3 bulan lah. Okay, kadang-kadang ada orang kitaran haid dia ni kadang-kadang tidak menentu. Ada yang 2 bulan sekali. So lebih accurate kepada 3 bulan lah tempoh edah tu. Selepas 3 bulan edah habis tu barulah boleh kahwin. Okay, itu memang betul bagi wanita. Macam mana pula dengan lelaki? Kalau dia kahwin dalam tempoh edah,
dia perlu mendapatkan kebenaran poligami. Itulah susah sikit, so sabar jugalah. Sebagai lelaki kalau mau kahwin selepas bercerai, okey? Soalan seterusnya. Apa ni? Kenapa anak tak sah taraf tak boleh bin bapa dia? Okey, di dalam hukum syarak ataupun undang-undang syariah, anak tidak sah taraf ni dikategorikan anak yang kurang 6 bulan komariah. Okey, maksudnya daripada tarikh nikah dengan kelahiran tu anak. Jadi dia punya cerita, asal dia punya tu, janganlah berzina sampai lahir anak. Orang cakap jangan berzina. Okey, kalau berzina inilah menyebabkan ada wujudnya anak tidak sah taraf. Faham ah? Waalaikumsalam. Satu lagi nak tanya Eda. Okey, Eda sudah Uncle jawab. Assalamualaikum. Saya cuma nak tanya kalau cerai fasah boleh tuntut hartas pencarian? Boleh. Okey, fasah boleh tuntut hartas pencarian, tidak masalah. Kalau bercerai, isteri ada ambil anak angkat sebelum kahwin. Isteri. Itu anak menjadi jagaan siapa? Kalau je. Ada kalau lagi. Dia macam lebih kurang anak betul lah. Okey. Tapi dia kadang-kadang dia mengikut jantina juga. Seandainya jantina anak yang diambil itu perempuan, so dia berat kepada perempuan. Kalau lelaki pun, anak angkat tu dia tengok dulu keadaan. Contohnya si ibu angkat ni pernah menyusukan, dia jadi ibu susuan. So priority, keutamaan juga kepada ibu. Dia juga mengikut macam mana Section 82 lah. Okey, terima kasih sama-sama. Buka file berapa? Okey, macam Uncle jawab lah. Buka file ni PM Uncle terus ah. Assalam, di dalam pembahagian faraid, hartas pencarian akan jaga hak isteri kah? Okey, macam gini. Sebelum pembahagian faraid, kamu perlu selesaikan dahulu isu hartas pencarian. Kalau ada hibah dulu diselesaikan. Kalau ada nazar dulu diselesaikan. Kalau ada wasiat dulu diselesaikan. Terakhir barulah pembagian harta, sama ada mau melalui faraid ataupun persetujuan. Dalam pembagian harta pusaka ni kita ada dua cara. Cara yang sebaik-baiknya adalah faraid. Tapi walaupun begitu, mahkamah memberi kebenaran untuk ahli waris seandainya ada persetujuan. Contoh persetujuan ni begini. Semua ahli waris bersetuju untuk bagi sama rata. Contoh. Jadi mahkamah ni mengalu-alukan persetujuan. Tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada sependapat ahli waris, maka faraid adalah jalan sebaik-baiknya di dalam pembahagian harta pusaka. Okey. Seterusnya macam mana? Okey. Kalau bercerai, talak sudah 3, nak rujuk macam mana? Ya. Okey, kamu memang pernah dengarkan Cina buta. Maksudnya isteri tu kena berkahwin dengan lelaki lain, perlu berkelamin. Lepas tu kalau sudah cerai dengan suami baru boleh nikah balik sama suami lama. Faham ah? Tapi tidak orang sanggup buat lah. Selalunya kahwin laki baru tu lagi baik daripada suami lama. So dia akan kekal dengan suami baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Pasal cerai sahaja. Share pasal poligami, Uncle. Kamu tanyalah soalan, nanti Uncle share. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Tuan Lawyer. Panggil Uncle ya, bah. Lawyer ni formal sangat ni. Apa lagi ni ya? Assalamualaikum Uncle. Waalaikumsalam. Okay, so setakat ni Uncle sudah jawab untuk soal poligami. Kamu mau tanya soal poligami tapi tidak soalan. So Uncle tidak dapat mau jawab lah. Sebab sesi ni Uncle mau jawab soalan lah. Uncle nak mau membebel. Uncle mau jawab soalan saja. Kalau sudah berbulan-bulan tak tinggal sebumbung, perlu edah juga kah?
Kalau sudah tidak tinggal berbulan-bulan. Masalahnya yang kamu tanya ni sudah bercerai ke belum? Kalau sudah bercerai, perlu edah. Sebab apa? Edah ni berlaku setelah bercerai. Sama ada kamu ni bercerai diceraikan atau kamu membuat tuntutan cerai fasah taklid di mahkamah. Apabila hakim telah memutuskan cerai, kamu kena beredah juga. Sama. Walaupun sudah 10 tahun dah tinggal sama-sama, okey? Faham ah? Anak tidak sah taraf boleh tuntut apa-apa dengan bapaknya. Okey, anak tidak sah taraf tidak boleh tuntut apa-apa daripada bapa biological dia. So, minta maaf lah. Okey? Biasanya, kes cerai diambil masa berapa lama baru selesai? Tengok kes cerai apa. Cerai persetujuan sekejap. Cerai fasah lambat sikit. Cerai taklid lambat sikit. Cerai biasa harapkan suami setuju lagi lambat. Hakam mau dekat setahun. Sebab apa? Dia melalui proses jawatan kuasa pendamai. So, kita punya tempoh masa cerai ni bergantung kepada jenis cerai apa. Macam ni. Assalamualaikum Uncle. Macam ni. Kalau suami sudah mengugut saya untuk tidak membuat tuntutan apa-apa. Dia ugut, kalau tuntut juga dia tak. Okey. Kalau ada ugutan, Uncle advise kamu supaya buat laporan polis. Pastikan kamu ada saksi dan kamu ada dokumen terhadap ugutan tu. So, jangan layan lah. Suami mau ugut apapun, kamu buat saya tuntutan di mahkamah. Okey. Assalamualaikum. Macam mana ya kalau seseorang bapa itu tidak apa? Oh, rupanya benda ni nak beli panjang ah. Pasal nafkah, nak kalau bekas suami tak bagi, boleh macam mana? Ya, kes dia ni. Kalau nafkah anak, kamu kena buat tuntutan nafkah anak di mahkamah syariah. Apabila mahkamah telah perintahkan satu amount terhadap nafkah anak, so itu kamu boleh minta duit sama si bapa. Kalau bapaknya tu kerja kerajaan ke apakah, kamu boleh mohon mahkamah untuk buat potongan gaji. Tidak masalah. Okey? Anak saya perempuan. Aurat dia dengan bapa tiri. Dia macam mana ya? Bapa tiri bukan okey? Tanya ustaz lagi lah. Imam ke apa. So, bapa tiri tu dia boleh kahwin. Dia hanya nak boleh kahwin sebab kamu kahwin sama lelaki tu. So, maksudnya bila kamu bercerai, dia boleh kahwin sama bapa tiri dia. Faham ah? So, aurat dia tu macam orang lain lah. Tidak boleh kasih nampak aurat dalam rumah. Okey? Nak tanya, kalau bekas suami tak bayar nafkah anak macam mana? Sudah Uncle cakap tadi, buat tuntutan di mahkamah. Sebab nafkah anak ni, kalau seorang suami itu yang tubal, orang cakap tidak mau bayar, cara dia kamu buat tuntutan di mahkamah syariah saja. Maaf, nak tanya, pernah baca surat khabar, katanya kes cerai semakin meningkat. Betul ke? Uncle pun dah tahu. Uncle tidak tengok tu statistik pula. Tapi perceraian ni memang banyak lah. Okay. Kirim nasi lemak. Okay, thank you. Nasi lemak saya kalau boleh diamond sekali. Tuan lawyer, isteri saya keluar dari rumah dan bawa lari emas. Sekadang lebih 5 bulan. Okey, macam gini. Dia bawa lari emas ni siapa punya? Kalau dia punya, Uncle rasa tiada isu pun untuk kamu buat laporan polis. Sebab kita tengoklah emas ni barang kemas ke ataupun jongkong. Kalau jongkong tu mungkin kamu boleh cakap lah isteri kamu bawa lari kan, kamu punya jongkong. Tapi kalau cincin, rantai apa semua, kan memang barang kemas ni untuk wanita. So, satu lagi Uncle mau tanya, apa isu sebenarnya yang kamu mau tanya dalam undang-undang syariah? Itu yang persoalan Uncle. Ustaz, bagaimana kalau anak yang di luar pernikahan telah dibin-binkan dengan bapa kandungnya?
Isu bin-bin ni dia bukan isu yang tiada masalah pasal bin ni. Yang sebenarnya di Malaysia dia membinkan Abdullah tu untuk mengelak bapa dia ni langgar juga mau jadi wali terhadap pernikahan tu. Itu yang Jabatan Agama cuba elakkan. Jadi pasal itulah dorang cuba synchronize dengan JPN mana anak-anak yang tidak sah taraf ni supaya dibinkan Abdullah. Tujuan Abdullah tu sebenarnya untuk mengelakkan bapa dia tu mewalikan semasa pernikahan anak tersebut. Isu anak berbinkan nama bapa kah, nama mana-mana kah, itu tidak isu besar. Isu besarnya apabila seorang bapa yang tidak sah taraf tu dengan khilaf, dengan berani mewalikan anak biologikal dia ni semasa nikah. Sebab kalau dia juga jadi wali sedangkan dia anak tidak sah taraf, pernikahan itu tidak sah. Jadi dia akan zina keturunan tu sampai ke atas. Itu yang Jabatan Agama cuba elakkan. Okey, Uncle harap Uncle menjawab terhadap persoalan tersebut. Assalamualaikum. Macam mana kalau seorang bapa itu jarang peduli mengelak untuk jaga anak? Okey, macam gini. Memang kebanyakan bapa ni malas jaga anak. Cara dia mengajar bapa ni, kamu minta nafkah anak. Melalui nafkah anak tu, kamu mintalah lebih sikit untuk dapatkan pembantu rumah jaga anak atau nursery ke apa, supaya boleh meringankan beban seorang ibu ataupun isteri. Faham ah? Buat tuntutan di mahkamah syariah melalui nafkah anak. Kalau tengah pregnant, tapi suami cakap lepas habis pantang saya lepaskan awak, jatuh talak ke lepas pantang? Yes, itu nama dia lafaz cerai taklik, tapi di luar mahkamah. So maksudnya kamu perlu sahkan lafaz tersebut di mahkamah syariah. Biasanya benda ni jatuh talak. Kebanyakan hakim akan memutuskan demikian. Tetapi yang hanya layak menjatuhkan cerai atau tidak hanya hakim bicara yang dengar kes tersebut. Nak tanya dengan suami dulu dah cerai tapi saya tak dapat nafkah edah. Bolehkah saya tuntut dapat walaupun sudah 10 tahun? Boleh. Tuntut saja. Sebab mahkamah syariah ni tidak ada tempoh masa. Buka file berapa? Okey, ni sudah. Balik lagi soalan di bawah ni ya. Anak tak saraf tak beli apa-apa dari bapa, betul. Okey, join. Assalamualaikum Uncle. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sekiranya rumah isteri bayar dan nama isteri, jika bercerai suami boleh tuntut juga kah? Okey, kita tengok rumah tu dibeli dalam tempoh perkahwinan kah tidak. Kalau rumah tu dibeli di dalam tempoh perkahwinan, suami tu boleh tuntut. Okey, jelas ah? Faham ah? Ustaz, bagaimana kalau anak di luar pernikahan telah Okey, itu tidak masalah. Sudah Uncle jawab. Assalamualaikum. Saya mau tahu jika dah memang lama tak tinggal sebumbung edah. Okey, itu sudah Uncle jawab. Bagaimana Uncle seorang wanita telah berkahwin tapi telah mengandungkan anak di luar pernikahan? Anak di luar pernikahan. So maksudnya dia berzina dengan laki lain. Okey. Begini dia punya cara. Seorang perempuan yang telah mengandungkan orang lain, anak orang lain, bukan anak suaminya, suami itu perlu cerai li'an. Okey? Kamu boleh buat tuntutan cerai li'an di mahkamah syariah, di mana perceraian ini akan berlaku. Cerai li'an ni adalah seberat-berat perceraian di mana dia lebih tinggi daripada talak 3. Dia tidak boleh kahwin balik seumur hidupnya. Bagi bunga kat Uncle. Thank you. Banyak-banyak lah bagi bunga. Bunga kah? Nasi lemak kah? Diamond kah? Semangat juga Uncle mau buat live ni. Kan? Okey. Semua followers bagi Uncle apa nama dia tu? Bunga kah? Diamond kah? Apa lagi yang ada dalam ni? Nasi lemak kah? Okey.
Thank you yang bagi itu. Oke, kalau tiada soalan bagi nasi lemak kah, bunga kah, diamond kah? Oke, soalan seterusnya. Apa nih ya? Salam, bagaimana kalau kawin luar negara dan suami lafaz taklik? Bagaimana dengan anak? Oke, macam ini. Soalan kamu, uncle tidak tahu apa soalan dia. Kalau kamu kawin di luar negara, tapi kamu orang Malaysia, first kamu kena buat daftar pernikahan kamu di Malaysia juga. Maksudnya, kamu kena pergi Jabatan Agama. Kalau macam di Sabah ni di Jahin, kamu kena daftar juga pernikahan di dalam Malaysia, di Sabah. Selepas ada daftar tu, nanti kamu akan kena bagi tu sijil di nikah di Malaysia. So, barulah kamu boleh buat pengesahan lafaz taklik tu. Seandainya berlaku lah. Okay? So, kita kena buat satu-satu. Yang ada sijil luar negara, untuk memfailkan di Malaysia, kita kena daftar dulu sijil kahwin di Malaysia. Okay? So, baru kita boleh buat pengesahan cerai taklik tu. Kalau sudah talak satu, rujuk lagi, harus nikah dengan ijab kabul lagi kah? Okey, begini. Isu rujuk atau nikah semula dia begini. Kamu sudah bercerai. Kena cerai yang lafaz talak bukan fasah atau taklik. Sebab fasah dengan taklik, dia tidak ada istilah rujuk. Faham Orang yang cerai fasah atau taklik, dia tidak ada rujuk. Dia hanya boleh nikah balik. Contohnya, dia difasahkan pada hari Isnin. So, selepas hari Rabu, Selasa, Kamis, tiba-tiba dorang ni mau balik semula. Sebab baru talak satu. So, dorang kena nikah semula. Walaupun dalam tempoh eddah. Sebab apa? Rujuk ni. Fasah dengan taklik ni, dia talak bain. Dia bukan rajai. Talak rajai saja yang boleh rujuk. Apa contoh talak rajai? Suami melafazkan talak. Faham Suami melafazkan talak. Bagi fasah, huluk ataupun taklik, cerai itu, jenis tu, dia tidak boleh rujuk. Dia hanya boleh nikah balik. Okay. So, faham Maksudnya, iya betul, perlu ijab dan kabul. Kamu kena pergi Jahin balik, isi borang, kursus kahwin saya tidak perlu, nikah. Okey. Seterusnya, salam, bagaimana kalau kahwin? Okey, uncle sudah jawab. So, no more question. So, ada soalan lagi yang lain? Okey, Assalamualaikum. Mau tanya, bercerai dengan bekas suami, cerai taklik. Tapi apa? Tapi dah beritahu dia dah murtad. So, soalan dia apa tu? Assalamualaikum, nak tanya, saya bercerai dengan bekas suami, cerai taklik. Tapi dia beritahu yang dia ni dah murtad. So, apa isu dia yang suami sudah murtad tu? Sebab bukan senang murtad di Malaysia. It's not easy. So, apakah tuntutan yang puan mau buat? Walaupun laki mendeklar diri dia murtad, actually dia tidak murtad di segi undang-undang So, buat soalan tu Uncle. Alright, mana sudah uncle tu? Uncle, saya mau tanya, kalau dah 4 tahun tak bersama, saya dah diceraikan. Mama cerai apa tu? Nama cerai apa tu? Nama cerai tu apa? Uncle, saya mau tanya, kalau dah 4 tahun tak bersama, saya dah dicerai. Belum diceraikan, kamu boleh buat tuntutan cerai. So, kamu boleh buat cerai taklik kah, cerai fasah kah, dua-dua tu pun boleh, tidak masalah. Kalau nak didaftarkan di Malaysia, ada timbul masalah kah? Okey. Sebenarnya ada masalah sikit kalau mau daftarkan di Malaysia yang sudah limpas 6 bulan. So, maksudnya, ingatlah semua followers uncle, apabila kamu bernikah di luar negara, sebelum kamu bernikah di luar negara, kamu kena dapatkan kebenaran untuk bernikah di luar negara.
Apabila jabatan agama macam di Sabah ni Jahin, kamu dapat kebenaran, barulah kamu boleh bernikah di luar negara. Setelah kamu bernikah di luar negara, pastikan dalam tempoh 6 bulan, kamu kena daftarkan pernikahan di luar negara tu. Bawa sijil nikah luar negara tu untuk didaftarkan di Malaysia. Kalau kamu tidak buat apa yang Uncle cakap, maka kamu akan didakwa di Mahkamah Syariah Malaysia dengan 2 kesalahan. First, kamu berkahwin tanpa kebenaran jabatan agama di luar negara. Itu kesalahan yang pertama. Maksimum kena denda 1,000. Kedua, kamu lambat daftar dalam tempoh 6 bulan setelah kamu bernikah di luar negara. Denda 1,000 juga, maksimum. Maksud maksimum ni mungkin boleh diskaun lagi lah bila kamu merayu di mahkamah waktu kena dakwa. Okey, faham ah? Okey, kasih bunga. Thank you. Saya selalu diugut suami. Alamak, mana ada tu? Suami, mana ada saya? Kalau suami sudah cakap. Sekejap. Mana bah saya selalu diugut suami ni? Saya nak tanya syarat-syarat suami untuk huluk apa ya? Begini. Yang menghuluk cerai huluk ni isteri yang offer kepada si suami, bukan si suami yang mau cerai huluk. Okey, faham ah? Cerai huluk ni isteri yang offer si suami dengan jumlah harta berapa ribu. Mungkin mau bagi rumah ke apa supaya si suami itu melafazkan cerai. Apa beza cerai taklik dengan fasa? Okey, cerai taklik ni ada 3 alasan seperti dalam sijil nikah kamu. Yang pertama, tidak bermuasyarah. Maksud tidak bermuasyarah ni, tidak kena bagi nafkah batin. Yang kedua, tidak kena bagi nafkah zahir 4 bulan berturut-turut. Yang 3 ni mungkin ada daral syar'i, kena pukul ke apakah. Itu dalam cerai taklik. Untuk fasah kita ada 12 sebab. Okey, apakah sebab-sebab 12 fasah tu? Nanti kamu beli PM Uncle lah. Okey, untuk dapatkan e-book secara percuma. So, kamu boleh dapat e-book percuma. Kamu beli PM Uncle melalui WhatsApp nanti. Uncle, kalau boleh, kalau kita orang Malaysia nak kahwin dengan warga asing, macam mana ya maksud kahwin dalam apa? Okey, bab macam mana mau kahwin, kamu kena tanya Jabatan Agama. Sebab setiap negeri ni kadang-kadang berbeza dorang punya syarat. Uncle ni lawyer, jadi Uncle kurang arif tentang macam mana mau kahwin di Jabatan Agama tu. Okey, refer Jabatan Agama. Sekarang dalam kita punya live ni kita cerita pasal undang-undang syariah, bukan isu di Jabatan Agama. Faham ah? Uncle, kalau suami maki-maki bini depan orang ramai, dapat cerai fasah kah? Ya, boleh. Apply saya kamu. Kalau itu saya kamu mau bercerai macam, alah, janganlah perempuan ni sikit-sikit bercerai, sikit-sikit bercerai. Kalau dia maki, bagi warning dulu. Pergi lu Jabatan Agama counselling. Tidak makan saman, barulah cerai. Kalau boleh cerai ni biarlah yang pilihan terakhir. Saya nak tanya syarat-syarat suami untuk tuntut khuluk apa ya? Kalau isteri mau setujulah untuk khuluk, okey? Maksud setuju ni, contohnya si isteri ni tidak suka sama laki dia. Lepas tu si isteri cakap, okey, kau cerai aku offer kau 10,000. Kau setuju? Suami cakap setuju. Itu namanya cerai huluk lah tu. Suami saya tak bagi nafkah pada saya, tapi saya tengah pregnant. Dia lepaskan saya melalui WhatsApp. Okey. Apa soalan dia tu, Puan? Uncle tahulah kau tidak kena bagi nafkah. Lepas tu kau nak cerai waktu pregnant. Tidak kena bagi nafkah, kau boleh tuntut nafkah di Mahkamah Syariah. Sama ada nafkah isteri atau nafkah anak. Tapi kau sedang pregnant dan dilepaskan, memang boleh. Sebab apa? Cerai ni dia tidak kisah masa bila. Sama ada kau pregnant atau tidak pregnant. Cuma beza dia, orang yang pregnant ni tempo edah dia panjang, iaitu sampai melahirkan anak. Okay? So, kalau melalui WhatsApp ni, artinya kamu telah diceraikan. Bukan telah diceraikan. Kamu punya perceraian ni adalah perceraian luar mahkamah. Perlu disahkan di Mahkamah Syariah.
sama ada WhatsApp cerai itu sah ataupun tidak. Uncle, apa yang saya boleh tuntut pada bekas suami? Saya nak failkan balik kes sebab dia tak bayar nafkah anak. Okey. Banyak yang kamu boleh tuntut nih kepada bekas suami. Contohnya, dia nak mau bayar nafkah. Kamu boleh minta nafkah. Nafkah anda bayar, kamu boleh buat tunggakan nafkah. Berapa lama dia tidak bayar nafkah tu. So, kamu boleh buat tuntutan tu di mahkamah syariah. Apa lagi boleh tuntut? Muta'ah. Ada orang tanya, Uncle, apa muta'ah? Muta'ah ni adalah satu sagu hati disebabkan berlakunya perceraian. Di mana isteri tu minta sagu hati lah. So, dia perlu bayar juga tu barang. Hartas pencarian boleh tuntut, okey? Pernah nak bercerai? Mau buat yang terbaik tapi sama nafkah anak ke laut. Minta duit sama saya aja. Jangan bagilah. Okey, kalau suami sudah cakap dengan orang yang dia akan urus cerai itu, sudah jatuh talak kah? Okey, kamu tengok ayat dia. Dia akan urus. Dia bukan mau kasih cerai. Akan saja. Akan tu nak tahu bila. Okey? Itu bukan lafaz cerai. Uncle, betulkah proses cerai makan masa 3 bulan untuk naik mahkamah? Kadang-kadang lebih. Kalau cerai persetujuan, cepat. Kalau cerai yang lain, lebih. Pengalaman Uncle, dia tengok mahkamah pula. Even di Sabah ni, KK lain tempoh masa dia, Papar lain, Kota Blut lain, Beaufort lain. Sebab apa? Mahkamah punya crowd ni tentang orang buat permohonan ni dia tidak sama. Di mana mahkamah macam Kota Kinabalu terlalu ramai, so tempoh masa untuk bercerai itu dia panjang disebabkan oleh penjadualan yang agak padat. Jadi mahkamah yang daerah kecil ni dia cepat sebab aplikan dia atau permohonan tu kurang. Okey? Tuan, suami yang tidak menunaikan nafkah isteri, anak dan hal rumah tangga, tergantung lagi soalan. Assalamualaikum. Alamak. Mana tu? Uncle, kalau suami lafaz talak melalui WhatsApp, adakah itu jatuh talak? Kebiasaannya jatuh, tapi perlu disahkan oleh hakim bicara, okey? Uncle tidak boleh sahkan, itu salah dari segi undang-undang. Just nak tanya, bercerai dengan suami 9 hari, selepas tu suami meninggal. Apa soalan dia, puan? Uncle, okey, berapa lama proses cerai ya sampai kita boleh dapat sijil cerai? Ini subjektif. Uncle pernah cepat pun cerai fasa 2 bulan setengah. Ada uncle punya cerai fasa 2 tahun pun ada. Jadi dia ni very subjektif, mengikut mahkamah dan isu tu macam mana. Kadang-kadang yang ada lawyer sebelah itu yang buat panjang. Kadang-kadang yang tiada lawyer sebelah cepat. Jadi dia berbeza-beza. Sekarang PKP macam susah nak dapatkan surat konsulat tu. Ya, lebih kurang lah tu PKP ni mau susah dapat surat konsulat. So, sekarang ni banyak cara, medium. Contoh pakai email ke, video call ke. Try lah guna cara yang dibenarkan. Berapa lama? Okey, ni uncle sudah jawab. Kalau si isteri minta cerai, lepas tu suami minta khuluk, macam mana? Isunya sekarang, setujukah si isteri tu untuk khuluk? Kalau dia setuju, teruskan. Kalau tidak setuju, cari cerai lain. Isteri boleh minta cerai fasa, taklik, okey? Atau cerai biasa, lepas tu pergi hakam. Maaf, mau tanya. Kalau bernikah di Thailand, tapi tak ada surat konsulat, ada cara lain ke? Tiada cara lain. So, kena dapatkanlah surat konsulat. Uncle pernah di-reject gara-gara begini punya kes. Kes uncle ditolak permohonan pengesahan nikah Thailand gara-gara surat konsulat tu palsu. So, berhati-hati dengan
agent ataupun sindiket nikah luar negara. Send nasi lemak. Thank you Khairun Anwar Arifin. Saya nak tanya, Uncle mau jawab plus sudah ya. Syarat suami untuk tuntut huluk tu apa? Alah, tiada. Kalau suami isteri tu setuju, ya. Asal kamu ada mutual understanding di antara suami dengan isteri, berapa mau bayar. Janda yang ditangkap khalwat jika membuat tuntutan nafkah dan hak jagaan anak, adakah saya layak? Layak, tiada masalah. Buat saja tuntutan. Biar hakim bicara yang menentukan. Sebab apa? Kesalahan jenayah kau tu tidak menghalang untuk kau ni. Kamu masih boleh membuat tuntutan. Sama ada diterima atau tidak, itu belakang. Yang penting cuba buat nafkah. Nafkah anak confirm. Biarpun kamu ada buat kesalahan. Sebab itu untuk anak. Tidak masalah. Hak jagaan mungkin ada dia punya ni lah. Consequences terhadap tuntutan. Macam mana kalau suami ugut mau cerai kerana mau kahwin nombor 2? Macam mana kalau suami ugut mau cerai kerana mau kahwin nombor 2? Alah, kalau sudah kena ugut tu cerai je lah terus. Apa takut? Dia mau kasih cerai, sambut saya tu cerai. Cari laki lagi bagus. Jangan pening-pening. Dia pun sudah mau kasih apa kamu? Janda yang ditangkap. Sudah. Sambung soalan. Adakah sah perceraian lepas suami meninggal sebab sijil perceraian tidak keluar lagi? Sah, asal mahkamah sudah tetapkan. Kalau sudah mahkamah hakim bicara putuskan, sah. Kalau hakim belum putuskan, tergantung. Itu tiadalah. Selagi mana mahkamah tidak keluarkan perintah ataupun mahkamah putuskan perintah, maka kalau mahkamah putuskan sah. Mantap Uncle, thank you. Apa lagi? Senang tak nak cerai kalau fasah kalau suami dalam penjara? Memang susah sikit, tapi boleh buat. Jadi cara dia kamu kena pakai peguam. Sebab isu di penjara ni mau menyampaikan saman tu yang jadi isu selalu. So dapatkan hikmat peguam. Kasih bunga lebih jam 5 pagi. Bunga. Suami baru meninggal dunia, rupanya dia ada isteri baru. Tidak dah taraf menuntut harta. Pasti. Tidak dah taraf menuntut harta. Adakah dia mungkin layak untuk tuntut harta? Kalau dia ada sijil nikah yang original, berdaftar dengan Jabatan Agama, dia layak. Uncle sudah rasanya sudah jawab. Uncle pun sudah habis masa. Assalamualaikum. Saya Hana Ustaz. Macam mana pula kalau suami berkata bila anak kecil besar kita cerai? Besar tu mau tahu. Yang itu taklid. Kena buat pengesahan di Mahkamah Syariah. Tidaklah. Nanti lagi. Ini last question lah. Last question. Tuntut muta'ah 10K kepada suami bolehkah Uncle? Sebelum kahwin bersetuju dan ada dokumen disaksikan peguam. Boleh. Jangan risau 10K sikitnya. Uncle biasa tuntut tinggi daripada 10K. 50K. Ada yang Uncle pernah dapat, seorang nurse tu tuntut 95K. Dapat. Kenapa minta 10K? Penat kamu jadi bini dia. Tapi juga lah kan. InsyaAllah kita punya live ni kita akan sambung besok subuh. Siapa yang mahu join Uncle punya selepas solat subuh, Uncle akan live sekejap. Siapa yang soalan dia Uncle tidak terjawab pada yang ini nih, yang last nih, kamu beli soal balik besok selepas subuh. Uncle mau ramai lah yang join Uncle masa subuh kan. Mari kita sama-sama. Sebelum tu jawab lagi kan? kasih dulu bang Uncle nasi lemak kah, diamond kah, bunga kah, apa yang ada di situ tu kan. Uncle Sabah punya
Subuh ndak sama Subuh dengan ndak KL, sama-sama KL, Bang. Bang. Ndak apalah, Bang. Awal lah kamu bangun, that's mean kamu boleh lah tahajud, kan? Oke. Bang, oke lah, Bang. Alright, kita jumpa lagi. So, insyaAllah Uncle besok around 5:30 ke atas lah. Oke, Uncle akan try buat live. So, untuk yang di Semenanjung kah, negeri lain kah, boleh join lah besok subuh. Oke, kita jumpa lagi. Harap sesi ini bermanfaat kepada semua. Uncle pun minta maaf kalau Uncle ada cakap yang agak mungkin kamu tidak selesa cara Uncle. Sabahan style nih, Uncle minta maaf. So this is Uncle. Oke, kita akan jumpa lagi pada subuh besok. Uncle harap semua orang boleh faham apa yang Uncle cakap. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.